Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperolehi ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Mulk ayat 12. Yang dihormati saf kepimpinan Masjid Bandar Universiti, tuan-tuan imam, Bilal, abang-abang siap, seterusnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam, yang menghidup dan yang mematikan, yang mengurniakan kita rezeki, yang mengurniakan kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kerana dapat bertemu sekali lagi dalam sesi tazkirah maghrib Masjid Bandar Universiti. Tahniah diucapkan kepada kita semua kerana diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kepada sahabat-sahabat, follower-follower yang mengikuti secara live melalui FB MBU, terima kasih kerana memberi sokongan kepada rancangan ataupun tazkirah Masjid Bandar Universiti. Teruskan istiqamah, share dan subscribe. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua beroleh kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah kali ketiga slot saya dalam membincangkan tentang apa artinya saya menganut Islam ataupun maza ya'ni intima'i lil Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi di dalam subtopik yang pertama, iaitu kenapa antara sebab-sebabnya kenapa kita ataupun maza ya'ni intima'i lil Islam ini, kita masih di bawah subtopik yang pertama, iaitu saya mestilah muslim di sudut akidah. Saya mestilah muslim di sudut akidah. Jadi tuan-tuan yang perempuan yang rahmati Allah sekalian, di dalam 2 episod yang lepas kita telah membicarakan beberapa subtopik di dalam tajuk saya mestilah muslim dari sudut akidah. Jadi sebagai ulang kaji ya, sebab apa kita ni kapasiti memorinya dah kurang, maksudnya kekuatan ingatan kita ni dah kurang. Saya bukan ngata orang, saya pun kan dah tak apa muda ni, alhamdulillah. Jadi mari kita ulang kaji apakah yang telah kita bicarakan dalam episod pertama dan yang kedua baru lalu. Jadi kita
Tengok slide kita tuan-tuan dan puan. Yang pertama, kita telah membicarakan tentang sekejap. Yang pertama kita telah membicarakan, saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi berkuasa. Maknanya kita kena beriman sungguh-sungguh bahawa Allah yang mencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana, maha mengetahui, serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa. Allah tidak memerlukan pertolongan sesiapa, dan dia juga tidak memerlukan pembantu, kan? Kalau dalam alam ini ada dua Tuhan umpamanya, maka rosak binasalah. Jadi Allah SWT maha esa, dia tidak perlu kepada pertolongan sesiapa. Yang kedua, saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang Maha Mulia tidaklah menciptakan segala kejadian alam secara sia-sia. Tidak ada sesuatu pun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, semua makhluk yang dicipta ada hikmahnya, ada gunanya. Jadi mungkin kita saja yang tidak nampak, tetapi tidak sia-sia, tuan-tuan dan puan. Kita beriman kepadanya, kita percaya kepadanya. Yang ketiga, saya mestilah beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, rasul-rasul diutus adalah tugasnya ani'budullah wajtanibut taghut, mengabdikan, menyembah Allah dan menjauhi taghut. Kemudian yang keempat, saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah, memberi sepenuh ketaatan kepadanya dan mengabdikan diri kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia itu semata-mata mengabdikan diri kepada kata Allah. Seterusnya, yang kelima, saya mestilah beriman, kita semua ni hendaklah beriman bahawa ganjaran orang mukmin yang taat kepada Allah ialah syurga, manakala balasan ke atas orang kafir lagi derhaka, na'udzubillah min zalik, ialah api neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, yang keenam, saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Namun demikian, semua kebaikan atas taufik dan kejahatan atas keizinan Allah SWT. Yang ketujuh, saya juga mesti beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang, peraturan telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah yang cipta, dan hak yang mencipta itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin itu, tuan-tuan dan puan. Selain daripada hak undang-undang Allah adalah undang-undang yang tidak adil. Sebab kerana apa? Kerana Allah adalah bijaksana, dan apa yang diciptakannya ada sesuatu yang bijaksana, yang maha sempurna. Kalau dia menciptakan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, contohnya undang-undang hudud, qisas dan takzir, maka itulah undang-undang yang sempurna sekali, yang untuk dilaksanakan kepada seluruh umat manusia. Itu keyakinan kita. Dan tidak ada undang-undang yang boleh membelakangi undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah akidah kita, i'tiqad kita. Yang ke-8, saya mestilah mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaannya. Yang padanya kita telah mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Jadi kita kena ingat, tuan-tuan dan puan, kalau boleh kita hafal dia. Barang siapa yang menghafal 99 nama Allah itu, insya-Allah dengan amalannya ke dalam kehidupan seharian, dia akan beroleh syurga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, seterusnya kita sambung yang ke-9. Saya mesti berfikir, merenungi kehebatan kejadian-kejadian Allah, bukan memikirkan tentang zat Allah, sebagai mengikuti dan mentaati perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Bermaksud, berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang Allah, iaitu tentang zatnya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tidak perlulah memikirkan zatnya, zat Allah Subhanahu Wa Taala,
Tetapi apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW, kita berfikir tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, kita beroleh kebaikan apabila kita membaca bersama-sama. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Maksud surah Ali Imran ayat 190. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai grafik kita ataupun info kita, saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa di bumi ini bahagian yang siang dan bahagian yang malam. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu negara itu sebelah sininya siang, sebelah sininya malam. Masya Allah, subhanallah, maha pecinta, maha hebat kekuasaan Allah mencipta, kebijaksanaan Allah mencipta siang dan malam. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Ianya berlaku apabila bumi beredar mengelilingi matahari di masa yang sama, dia berpusing di atas paksinya. Itu yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Allahu Akbar. Kita tengok di benua Amerika ni, Amerika Utara tu, kan, berlakunya siang dan malam dalam satu negara. Allahu Akbar. Jadi kata-kata ulama, engkau tidak bisa menikmati keindahan matahari senja jika tak ada cahaya indah di hatimu. Masya Allah. Engkau tidak akan bisa menikmati indahnya damainya alam jika tidak ada damai di hatimu. Maknanya orang yang tenteram hatinya, orang yang celik mata hatinya saja yang dapat menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah antara keterangan daripada kita kena ataupun kita wajib memikirkan tentang kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Tuan-tuan boleh baca, boleh nampak kan? Boleh baca. Maksudnya ngeroi-ngeroi sikit mulut tu, maksudnya dalam senyap-senyap pun tak apa. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tastakhriju minhu hilyah talbisunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah yang memudahkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut, hidup-hidup. Masya Allah. Allah SWT menciptakan laut. Tuan-tuan dan perempuan, bumi kita ni 75%-nya adalah terdiri daripada air, laut dan sungai. Dan di dalamnya ada daging. Dalam sungai Perak, daging ikan patin, ikan apa lagi, ikan lampam ada. Di laut lepas sana ada ikan yang lebih sedap, ikan siakap, ikan genahak umpamanya. Masya Allah. Jadi semuanya itu diciptakan oleh Allah SWT. Masya Allah. Lagi ikan tu susah nak dapat, lagi sedap rasanya. Saya kali pertama saya makan ikan genahak, sahabat kita bagi, kan, Masya Allah. Saya pun tak tahu ikan tu apa namanya. Saya bawa lah ke tempat arena, apa nama tu, yang tempat pasar basah tu, nak suruh potong, minta tolong dia potong. Saya tanya, dia kata, adik tu, nak berapa ni bang, tolong potong, kata. Dia pun tengok, wih bang, ini ikan mahal ni, kata. Saya tak tahu ikan apa ni. Ni ikan genahak ni, kata. 1 kilo ni katanya RM48 ni, kata. Oi, saya kata alhamdulillah lah. Memang bila buat masuknya, ya Masya Allah, sedapnya. Dan pula dapat mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan, luk-luk, mutiara, Masya Allah, untuk kamu memakainya.
Dan selain itu engkau melihat pula kapal-kapal berlayar padanya, dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan supaya kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 14. Ini adalah kurniaan Allah SWT, ciptaan Allah SWT. Menciptakanlah laut, di dalamnya ada hidupan-hidupan. Boleh kita dapat rezeki, boleh kita mencari perhiasan seperti mutiara, dan lautan juga boleh digunakan untuk berlayar. Tuan-tuan dan puan, Masya Allah, ciptaan Allah yang maha hebat. Grafik yang saya bawa daripada tuan-tuan dan puan, bagaimana jernihnya air, dan kapal, dan tumbuh-tumbuhan di dalam laut. Masya Allah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita boleh tengok bagaimana alam tumbuhan pula. Alam tumbuhan ini adalah dari segi biologinya, dari segi alam persekitarannya, bahawa kejadian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan ini adalah merupakan satu keseimbangan kepada makhluknya. Semua makhluk. Apa gunanya? Ciptaan Allah ni mengandungi rahsia kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia dapat memberi apa? Memberi kita makan daripada hutan ini, memberi tempat tinggal kepada haiwan-haiwan. Kita boleh buat ubat, kita boleh makan pucuk-pucuk kayu dan sebagainya. Dan hutan juga mengawal suhu bumi ini, tuan-tuan dan puan. Di samping itu dia juga membekalkan oksigen kepada kita, dan dia menyedut sebanyak-banyaknya karbon dioksida yang kita lepaskan ataupun kilang dan kereta yang dilepaskan oleh makhluk-makhluk yang menggunakan oksigen dan melepaskan karbon dioksida ni. Jadi Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Itu kalau dalam hutan. Kita tengok paya bakau pula. Kita kata, paya bakau ni apa guna? Rupa-rupanya paya bakau ni, tuan-tuan dan puan, dia adalah taska. Taska untuk apa? Taska untuk anak-anak ikan membesar. Sebab apa? Dia masih belum boleh dilepaskan ke laut yang lepas. Kalau lepas, habis lebuh, dia kena makan. Jadi dia diternak, dididik, diterbiah di hutan bakau, di paya-paya di pinggir laut itu. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Baik. Dari sudut kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut fiziknya, kan, kita menggunakan telefon, gelombang-gelombang Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan, cuma kita manfaatkan saja gelombang itu. Gelombang mikro, elektronik, magnetik, gelombang mikro, apa nama dipanggil, gelombang mikro, elektromagnetik, dan sebagainya, itu semuanya telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saintis, orang-orang yang bijak pandai, dia dianugerahkan oleh Allah SWT, dia memanfaatkan saja gelombang itu. Untuk apa? Untuk satelit, untuk TV, untuk radio dan sebagainya. Masya Allah, itulah ciptaan Allah yang maha agung, tuan dan puan. Ini dalam badan manusia. Seluruh badan manusia ini mengandungi sel-sel yang cukup halus. Di dalam badan manusia mengandungi 30 hingga 40 trilion sel. Berapa trilion sel? Tuan-tuan dan puan, saya tulis kat situ. Ada 1000 bilion sel. Sel-sel ni maknanya yang paling, bahagian manusia yang paling halus sekali, yang menjalankan fungsinya yang pelbagai. Masya Allah. Jadi tak boleh hurai. Ini biologi. Jadi kita diarahkan supaya memikirkan tentang ciptaan Allah yang maha hebat, dan tak payah, ataupun tak payahlah kurangkan, jangan fikirkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita fikirkan apa? Sifat-sifat Allah boleh kita fikirkan, iaitu sifat-sifat wajib bagi Allah. Berapa tuan-tuan dan puan? Sifat wajib bagi Allah 20 kan? Kita belajar sifat 20. Wujud, qidam, baqa. Mustahilnya tiada. Qidam tu sedia. Mustahilnya baharu. Macam itulah sifat 20 yang kita wajib imani. Kalau tak boleh hafal semua, jangan tinggal semua. Baqa maksudnya apa? Kekal. Mustahil Allah itu binasa. Tuan-tuan dan puan. Baik. Sifat mustahil, sifat harus Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia sifat harus Allah? Iaitu harus bagi Allah mencipta sesuatu ataupun tidak mencipta sesuatu. Contohnya alam ini, bumi ini, matahari ini, Allah harus menciptanya, dan Allah juga harus tidak menciptanya. Itu ilmu kalam, ilmu tauhid. Sifat 20, tuan-tuan dan puan. Itu cerita lain. Seterusnya, itu tadi adalah apa? Saya mesti meyakini, memikirkan tentang apa? Tentang
kehebatan kejadian-kejadian Allah, bukan memikirkan tentang zat Allah. Seterusnya, yang ke-10, saya juga mesti takut hanya kepadanya dan tidak takut kepada yang lain. Kan? Takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai manusia biasa, perasaan takut itu adalah wujud dalam diri kita. Betul tak? Kita ada rasa takut kan? Takut apa? Takut hantu. Ada orang takut berbenar, tuan-tuan dan puan. Bagi diri saya lah, kan? Saya daripada dulu lagi dah. Kalau orang katakan kalau lalu tempat-tempat ini kan, kata Demal selalu kena kacau. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak pernah lah kena waktu itu. Bila nampak tu saya buat tak tahu je lah. Cuma dalam hati saya kata aku tak ada nak cari. Tapi kalau dia ngaco, dia datang, insya-Allah aku tak lari. Tapi bukan nak, oh mana dia, bukan nak cari, bukan. Kita tak boleh macam tu kan. Sebab kita tak tahu mana rupa bentuk yang sebenarnya. Jadi kita janganlah sombong dan jangan bongkok, kita jangan cari. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita takut apa? Kita takut ombak, puting beliung dan sebagainya. Itu adalah naluri manusia biasa, takut. Tetapi janganlah kita melebihi takut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita dengan kemurkaan Allah, azab Allah yang menanti. Nauzubillah min zalik. Kan? Takut makhluk ni sebentar saja di dunia aja, tetapi kita kena takut sesuatu yang kekal abadi di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan perasaan takut itulah kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjalankan kewajipan kita. Jadi kita kena takut. Bukanlah takut tu kita tak ada buat apa, hidup kita. Bila kita takut itu kita menjauhi larangan Allah, mengelakkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di samping itu kita juga melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, boleh baca sama-sama ya tuan-tuan ya? Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha yattaqihi fa ulaika humul faizun. Maksudnya, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah yang orang-orang yang beroleh kemenangan. Surah An-Nur ayat 52. Maksudnya takut kepada apa? Takut kepada Allah, takut melanggar perintah Allah dan takut terdedah kepada azab Allah. Jadi itulah ciri-ciri orang yang menang. Faulaika humul faizun. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, boleh sama-sama ya kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang takut, iaitu apa? Takut melanggar hukum Allah, melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Takutnya apa? Takut melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, suatu dia berseorangan ataupun suatu ramai-ramai, dia takut tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian apa? Dia semasa tidak melihat azab Tuhan pun dia takut. Allah, ini azab Allah Subhanahu Wa Taala, yang seperti yang kita baca, kita dengar daripada ustaz-ustaz tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa takut, gemetar. Jadi mereka itulah mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Mulk ayat 12. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 6 perkara yang perlu ditakuti oleh semua mukmin. Mesti takut kepadanya, tak boleh takut kepada yang lain. Jadi apa perkara yang perlu ditakuti oleh semua mukmin? Yang pertama, takut akan siksa Allah kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Kita takut, ya Allah, ya Tuhanku, banyaknya dosa aku, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, aku banyak dosa. Kita semua berdosa tuan-tuan dan puan. Dosa mata kita tak sedar, kemudian dosa apa? Dosa mulut kita,
dosa lidah kita ni bercakap. Kadang-kadang bukannya ngata dak nak ngenang aja, nak bercerita konon. Padahalnya itu dah termasuk dalam perkara-perkara yang ditegah, dilarang. Dosa apa? Dosa macam-macam lagi. Dosa lintasan-lintasan hati kita, lintasan-lintasan fikiran kita, kita minta ampun. Itu sebab lepas semayang kita sebut astaghfirullahalazim. Sebab dalam semayang tadi pun kita bukan 100%. Jalan. Bukan 100%, kita manusia biasa, kan? Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama kita perlu takut. Yang kedua, takut tidak dapat menunaikan kewajipan kepada Allah. Allahu Akbar. Banyak tugas dan kewajipan yang diamanahkan kepada kita. Kita takut bahawa kita tak dapat tunaikan. Contohnya, jalan dakwah. Kita kena lakukan dakwah, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan bila kita dah dapat tu kita diam je tak. Kita sampaikan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, takut tidak diterima ibadat kita sehingga menjadi sia-sia. Allahu Akbar. Kan ibadat kita ni bukannya ibadat yang sempurna macam Rasulullah. Kita manusia biasa, terdedah kepada kesilapan dan kesalahan. Apatah lagi dalam hati ni, aku ni dah banyak benar beribadat ni, dah ujub rasanya, na'udzubillah min zalik, habis. Lepas tu ngungkit pula tu, aku dulu sebenarnya dah buat ini, dah buat ini, dah sedekah banyak-banyak dah, habis, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu pun kita kena jaga. Jadi kita takut tidak diterima ibadat kita sehingga menjadi sia-sia. Lagi apa yang kita takutkan? Takut dihadapkan dengan aneka fitnah akibat perilaku kita ni, kan? Kita takut dengan fitnah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang paling kita takut, fitnah dunia, fitnah azab kubur dan fitnah dajjal. Fitnah dajjal, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Antara perkara yang boleh kita amalkan untuk kita dan anak cucu kita, cucu kita, ada saudara mara, isteri kita, keluarga kita, daripada terlibat ataupun terpengaruh dengan fitnah dajjal ini. Kita baca malam ini, malam Jumaat. Malam Jumaat kita baca surah apa? Suratul Kahfi. Ada 110 ayat, lebih kurang dalam 45 ke 50 minit, kan? Kalau tak boleh malam ini, sambung besok sampai asar. Lepas asar boleh lagi, sebelum maghrib tu boleh. Kita amalkan. Kemudian setiap malam sebelum kita tidur, kita amalkan 10 ayat Suratul Kahfi, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Kita amalkan sebelum tidur. Dan yang seterusnya apa yang kita boleh amalkan adalah kita baca doa sebelum salam. Allahumma inna na'udzubika min azabi bi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Masya-Allah. Amalkan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh kan? Siapa dah amalkan, alhamdulillah, tahniah diucapkan. Teruskan. Siapa yang belum, carilah doa tu, kan? Selalu Tok Guru sebut tu. Seterusnya kita takut kepada apa? Kita takut su'ul khatimah. Akhiran kalimah kita tu, akhiran hidup kita tu dengan su'ul khatimah. Itu sebab kita selalu baca, supaya kita dapat husnul khatimah. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah, sekurang-kurangnya Allah. Jadi kita takut itu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan dengan takutnya kita itu, kita berusaha berikhtiar untuk apa? Untuk menjadi orang yang boleh mampu mengucap 2 kalimah syahadah di akhir hidup kita. Dan akhir sekali, kita takut azab kubur, kan? Untuk kita melepaskan diri ataupun orang kata apa, jadi VIP di dalam kubur. Kita baca apa? Setiap malam sebelum tidur kita baca suratul mulk. Suratul mulk, kita baca setiap malam sebelum tidur. Mohon kita sama tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak boleh buat semua, kalau tak hafal baca. Kalau boleh cuba hafalkan satu hari 1 ayat. 30 hari habislah. Sebab ada 30 ayat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, azab pengadilan di yaumul mahsyar dan azab Allah di neraka, na'udzubillah. Itu antara perkara yang perlu kita takut. Bila kita takut, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saya mestilah muslim, dari sudut akidahnya saya mesti mengingati Allah, sentiasa mengingati Allah dan berzikir menyebut namanya. Di antara perkara-perkara yang kita perlu lakukan untuk kita apa? Untuk kita muslim dari sudut akidah, muslim dari sudut akidah yang mana ianya diterima. Ianya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, saya mesti sentiasa mengingati Allah dan berzikir menyebut namanya. Perintah Nabi, basahilah lidahmu dengan berzikir. Seperti yang saya selalu share, tuan-tuan dan puan. Saya nak share lagi ni, jangan jemu dengarnya tau. Zikir apa? Zikir Rabbani namanya. Mula-mula apa dia? Setiap hari mula-mula astaghfirullahalazim wa atubu ilaih 100 kali. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Cuba ikut-ikut. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim 100 kali. Yang ketiga, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Yang keempat, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai wakil, cukuplah kami Allah sebagai wakil. Masya Allah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu biasa kan? Kemudian la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lagi selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau boleh 100, kalau tak boleh tambah lagi 1000. Sebenarnya ada satu amalan yang cukup baik, kalau kita boleh buat sehari 1000 selawat. Allahu Akbar. Seperti ada masjid 1000 selawat dekat Pangkor kan. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tak lalu buat semua, jangan tinggal semua. Kalau rasa macam banyak benar 100 kan, minggu ini buat 30, minggu depan tambah sikit lagi 50 umpamanya, sehinggalah genap 100 semuanya. Jadi kita mestilah sentiasa mengingati Allah dan berzikir menyebut namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita baca sama-sama tuan-tuan. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Maksudnya ini ayat Al-Quran Subhanahu wa taala. Habis saya dah zikir tapi tak tenang, maknanya mulut je berzikir, hati tak. Jadi kita kena berzikir dua-dua, mulut dan hati. Sebelah aja. Subhanallah ni tak bunyi dah. Jadi subhanallah tu kita masukkan maha suci Allah dalam hati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi bila kita zikir dengan mulut dan hati kita berzikir, itulah yang baru kita akan dapat tenteram hati kita. Masya-Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama tuan-tuan ya. Nampak kan? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Al-Baqarah ayat 52, yang bermaksud, oleh itu ingatlah kamu kepadaku, yakni dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Kita ingat semata kita berjalan, kita baring, kita dalam pengajian, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis qudsi saya nak bacakan, riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membalas hamba-Ku menurut apa yang disangkanya terhadapku. Maksudnya bila kita sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berbuat baik kepada kita. Sebaliknya, kalau kita bersangka buruk, maka buruklah kita dapatnya. Nauzubillah min zalik. Kemudian aku bersamanya apabila dia mengingatiku.
Maksudnya kalau kita ingat Allah, bermaksud Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita seronoknya bila Allah bersama dengan kita. Jika dia mengingatiku sendirian, aku ingatnya pada diriku. Jika dia mengingatiku secara berkumpulan, aku ingatnya dalam kumpulan yang lebih baik, iaitu kumpulan para malaikat. Maksudnya kalau kita ingat dalam, insya-Allah dalam pengajian ini kita ingat secara ramai-ramai berjemaah, maka Allah dan malaikat akan mengingati kita, menjadi saksi insya-Allah apa yang kita lakukan pada malam ini akan beroleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian seterusnya, saya juga wajib menyintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Sebelum kita masuk menyintai Allah ni tadi, saya ada mencatatkan di sini tulisan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar yang selalu dibaca oleh Dr. Rizalman itu. Dalam itu dia mengambil perkataan daripada Sa'id bin Jubair dan para ulama. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah ialah orang yang berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya melakukan perkara ketaatan kepada Allah, mereka itu juga dianggap sebagai berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya buat baik, insya-Allah ia dianggap berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bukan kerjasama, yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali pada malam ini saya juga wajib menyintai Allah dengan sebenar-benar cinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu, banglo-banglo yang kamu sukai, yang kamu cintai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Sayang lebih daripada Allah dan Rasulnya. Sayang apa? Sayang bapa kita, sayang anak-anak kita, saudara mara, isteri-isteri. Bukanlah banyak isterinya, ramai-ramai kita ni isteri-isteri kita, kaum keluarga kita, harta kekayaan kita, kita lebih cinta, lebih sayang daripada Allah dan Rasul. Fatarabbasu, yang amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nak berjihad tak? Lebih sayang keluarga, lebih sayang anak-anak daripada berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memberi amaran, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka orang yang sebegitu sifatnya dicop oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang fasik. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, so pada malam ini mari kita menjadikan cinta kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebihkan cinta, rindu, sayang kita kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Mari sama-sama kita usaha. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh 100%, kita buat sikit-sikit. Kita berazam untuk mencintai Allah lebih daripada segala-galanya di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang dalam firman surah At-Taubah ayat 24. Jadi apabila kita sudah mencapai suatu pengorbanan,
kita maksudnya telah merasai kelazatan dan kemanisan iman. Ini dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya ada 3 perkara, barang siapa melaksanakan ketiga-tiganya nescaya ia akan mendapat kemanisan iman. Apa dia? Yang pertama, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lain dari selain keduanya. Orang yang itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mencintai orang lain kerana Allah semata-mata. Dan yang ketiga, orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran selepas Allah melepaskannya daripada belenggu kekufuran, sama dengan bencinya jika dilempar ke neraka. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Jadi barang siapa yang mempunyai 3 perkara ini pada dirinya, maka dia dikatakan halawatul iman, telah mendapat kemanisan iman. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya selain daripada keduanya. Maksudnya tadilah anak-anak, bapa, keluarga, bisnes, rumah dan sebagainya tu. Okey. Yang kedua, orang yang mencintai orang lain kerana Allah semata-mata, dan orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang terpapar di skrin sana. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat di sisinya. Jadi rasanya setakat itu untuk malam ini. Saya telah dapat isyarat pangkah ni supaya memberhentikan segera sebelum waktu Isya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan berkongsi di lain masa. Mudah-mudahan perkongsian kita malam ini diberkati Allah SWT. Kita beroleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi saya mohon ampun dan maaf di atas kekurangan. Dan kalau ada apa-apa yang nak diutarakan ataupun nak penambahbaikan, boleh PM tepi kan, bukan yang terus ke tepi dah, PM tepi saya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan solatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.